Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hi guys, bertemu lagi kita dalam YouTube channel Mawi TV. Okay, hari ini semua orang dah maklum bahawa pada 27 hari bulan 11, 27 hari bulan 10 2020, Proton X50 telah dilancarkan. Akhirnya harga yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia didedahkan. Dan apa pendapat anda tentang harga? Dalam komen yang saya tengok di kebanyakan page otomotif, kebanyakannya mengatakan harganya berbaloi dan harganya berpatutan. Tapi apa pula pandangan anda? Tapi itu saya rasa pandangan yang dinyatakan atau pendapat daripada mereka-mereka yang penyokong tegar Proton ataupun pembelilah, bakal-bakal pembeli yang merasakan harga itu agak menarik dan kompetitif. Kompetitif untuk mereka beli. Jadi apa pendapat anda secara peribadi? Jadi saya sebagai orang yang dah tengok model tu sebelum ni semasa city preview, dan saya secara jujurnya merasakan bahawa harga itu agak mahal. Pertama, ianya agak mahal berbanding dengan harga yang pernah viral. Jadi saya rasa ini mungkin disebabkan oleh permintaan yang sangat tinggi. Berpusu-pusu orang booking. Kesannya Proton nampak ini peluang untuk mereka dapat keuntungan mungkin daripada harga yang serendah 75 akhirnya menjadi 79. 79, dan itu adalah harga selepas ditolak tax holiday. Jadi bayangkan harga sebenarnya nanti ni 79 yang bersih standard ni berapa? Adakah ia akan 82 atau 83 nanti? Logik tak? Dan flagship pula 103. Nanti harga selepas tamatnya tax holiday ni berapa agak-agak? Saya rasa mungkin kenaikan dalam 5,000. Jadi dah jadi 108. Adakah ianya murah sebenarnya? Kita kadang tak perasan sebenarnya harga tu adalah harga selepas telah ditolak oleh cukai. Jadi harga lepas kemudiannya 1 hari bulan 1 2021 selepas cukai kembali dikenakan, berapa pula harga Proton nak letak sebenarnya? Berapa pula harga yang Proton nak letak? Saya jangka dalam tangan mungkin 5,000 lah perbezaan harga dengan cukai dengan tanpa cukai. Itu satu. Kenapa saya rasa ianya mahal? Pertama, dia lebih mahal daripada harga yang pernah viral. Dan dijangka mungkin ada tindakan untuk mengambil keuntungan daripada permintaan yang terlalu tinggi dan sangat banyak tu booking. Kemudiannya saya kata mahal bila kita bandingkan harga ini dengan harga yang dijual di Filipina. Di Filipina keluar 3 variant. Pertama, Comfort yang paling murah, iaitu 79k. Nampak 79k Comfort ni sama dengan harga untuk versi standard. Versi standard di Malaysia 79. Kemudiannya di Filipina ada versi premium iaitu 88k. Sedangkan kita punya versi premium 93.2k. Dan satu lagi adalah versi sport ataupun berharga 97k. Yang kita pula adalah versi flagship iaitu 103k. Yang ini kat sini kita akan nampak kenapa mahalnya Proton X50 ni di Malaysia. Yang pertama, Coolray di Filipina ni adalah versi CBU daripada negara China. CBU dibawa import terus dengan dikenakan pelbagai tax, dan mereka boleh jual pada harga bermula 79. Sedangkan X50 standard dijual di Malaysia dengan pengecualian cukai, dengan
dikira national car dan sebagainya dengan EEV lagi, dijual pada harga 79.2. Okey, pertama CBU, kereta import, dijual di Filipina lebih rendah. Yang kedua adalah, ini adalah kereta Malaysia. Okey, kereta Malaysia brand nasional dengan 40% pemasangan tempatan, dijual harganya sama dengan kereta CBU yang diimport daripada China dan dijual di Filipina. Okey, kena maklum bahawa di China harga X50 ni adalah 47 hingga 65 ribu ringgit. Jadi tak pelik ke sebuah jenama nasional, kereta buatan tempatan dipasang di sini, harganya sama dengan sebuah kereta yang sama tapi dipasang diimport sepenuhnya daripada negara China. Jadi kalau macam tu, kenapa kita tak import je? Ambil je lah yang 45,000 versi 47,000 tu daripada China, kenakan cukai bla bla bla, last sekali harganya mungkin 60 lebih ataupun 70 lebih mungkin. Okey, dan kena ingat satu lagi selain harganya tu, okey, versi CBU Filipina dia, yang dijual di Filipina, dan versi kereta nasional di Malaysia ni, kena ingat Filipina tu dapat versi comfort tu 79 tu adalah versi enjin 1.5 TGDI, sedangkan Malaysia dapat hanya 1.5 enjin turbocharged dengan horsepower 150 saja. Faham tak? Dia adalah dua versi enjin yang sama jenis tapi talaan yang berbeza. Okey, nampak tak tu? Macam mana Proton bermain dekat situ? Okey, kita mungkin tak perasan. Kita ingat mungkin okeylah Filipina dengan Malaysia sama, puas hatilah harga standard punya version. Tapi sebenarnya kita dapat enjin yang lebih kecil, bukan enjin yang lebih kecil, enjin yang kurang berkuasa berbanding apa yang terdapat di Filipina. Harga sama, sedangkan kita cerita tentang ianya national car, kemudiannya dia punya enjinnya lebih rendah. Okey, itu yang perlu kita nilai. Okey, manakala bagi versi flagship pula dijual pada 103. Okey, sedangkan Filipina jual versi sport, okey, 97k dengan adanya pedal shift, kemudiannya mereka ada spoiler yang besar tu. Okey, jadi adakah berbaloi? Mereka kata kita dapat aircon vents kat belakang dengan 2 slot untuk USB. Adakah itu sepadan dengan membuang dia punya pedal shift? Adakah sama nilai tu? Aircon vent dengan USB slot kat belakang tu dengan buang pedal shift. Satu hal. Yang keduanya, harganya lagi mahal. Lagi mahal, RM6,000. Faham, ini RM6,000 belum masuk cukai. Kalau dah masuk cukai, bezanya RM11,000. Okey, jadi saya rasa X50 yang dijual di Malaysia ni sebenarnya dijual pada harga yang lebih mahal. Memang betul, kalau kita tengok daripada spek, dapat itu, dapat ini, dapat tu, dapat ni, segala-gala spek dan teknologi tu, kalau ikutkan harganya mungkin jual 120 pun orang rasa berbaloi kalau ikut spek. Tapi kita faham benda ni adalah benda yang sama. Kita dapat Filipina dapat benda yang sama, kita dapat benda yang sama, sedangkan 60% ni adalah barangan daripada China, sedangkan 40% je barangan tempatan. Itu confirm ke tempatan ke? Dari tempatan dia okey, dealer tempatan, okey, vendor tempatan dapat dia punya kontrak tu, kemudiannya dia beli juga barang tu daripada China, bawa masuk. Okey, jadi 60% import ni barangnya sama je dengan apa yang didapati di kereta Geely tu. Alright, kenapa harganya boleh lain? Okey, kenapa harganya boleh lain? Faham tak maksud saya ni? Okey, benda yang sama di Filipina boleh jual harga rendah, kita kat sini kata national car, okey, tapi jual dengan harga yang lebih tinggi, dengan status EEV-nya, dengan pemasangan tempatan, dengan 40% barangan tempatan, tapi dijual dengan harga yang lebih mahal dari apa yang dijual di Filipina. Dan Filipina tu adalah unit CBU. Faham tak situasinya ni? Dan dikenakan pelbagai tag dan masih lagi boleh dijual lebih rendah, okey, daripada harga yang dijual di Malaysia. Dan kemudiannya satu lagi yang sebenarnya mungkin sengaja, okey,
digunakan teknik ini adalah menggunakan enjin yang sama tapi dengan talaan yang berbeza. Okey, iaitu kalau ikutkan di Filipina semuanya 1.5 TGDI dan harganya semuanya lebih rendah daripada apa yang ditawarkan oleh Proton, sedangkan Proton hanya tawarkan 1.5 turbo enjin sahaja dengan horsepower 150, kecuali versi flagship iaitu 170 horsepower. Okey, jadi kat sini kenapa berlakunya macam tu, sedangkan harga di Filipina tu boleh dapat harga sedemikian, sepatutnya sewajarnya lah untuk harga di Malaysia ini ianya lebih rendah sebab ianya adalah national car, kemudian ianya adalah pemasangan tempatan, kemudiannya dia ada EEV punya status, di pengecualian cukai lagi, kemudian horsepowernya diturunkan lagi dan ada spek-spek tertentu yang direndahkan. Okey, mungkin sebenarnya kalau tengokkan versi yang penuh daripada Geely, banyak benda yang dibuang, yang kecil-kecil yang mungkin orang tak perasan. Okey, pertama kat belakang seat ni ada jaring-jaring tu. Kalau versi Malaysia memang semuanya dia pasang leather, tak ada yang besi jaring kat belakang kursi ni. Okey, yang kemudiannya kepala seat ni tak boleh digerak-gerakkan. Okey, sedangkan versi yang Geely punya boleh gerak ni kepala ni. Kat versi Proton X50 dia fix. Jadi sebenarnya banyak benda-benda kecil yang sebenarnya dibuang sebab tak ada pihak yang declare tentang benda tu bahawa itu terdapat pada model-model Geely yang asal, yang mungkin tak di-highlightkan tu mereka cuba untuk tutup. Okey, jadi secara peribadi saya rasa 103 tu 103,000 untuk harga flagship tu jujurnya adalah harga yang berpatutan dengan teknologi yang ditawarkan. Tapi jika kita bandingkannya dengan apa yang ditawarkan pula di negara Filipina, okey, ianya adalah satu harga yang mahal sebenarnya. Sedangkan Filipina adalah sebuah kereta import, kita adalah kereta nasional dan dijual dengan harga yang lebih mahal daripada apa yang terdapat di Filipina. Jadi saya rasa kita boleh nilaikan sendiri. Okey, bagi setengah orang yang mengharapkan harganya lebih rendah untuk dibeli, kebanyakannya akan kecewa. Okey, saya tak rasa dia akan berada di bawah 70,000. Saya rasa 75 tu adalah angka yang signifikan. Tapi untuk versi flagship tu saya rasa ianya agak mahal lah. Saya jangkakan sepatutnya sebelum tax mungkin 95 dan selepas tax mungkin dapat 99k. Okey, jadi itu saja pandangan saya. Kalau rasa bersetuju ke tak bersetuju ke, boleh guna ruangan komen, kita boleh berbincang. Okey, jadi itu saja yang kita nak bincang tentang Proton X50 yang baru dilancarkan hari ini, dan saya rasa ianya masih lagi relevan dan masih lagi menjadi rebutan. Okey, jadi kita tunggu nanti review penuh. Saya pun mungkin nak buat test drive juga kereta ni nanti. Okey, jadi jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel Mawi TV. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.